Okey, so hari ni kita nak cuba untuk menerangkan makna ilah yang kelima daripada sudut perundangan. Dan ayat utamanya ataupun ayat base-nya adalah 9:31, surah At-Taubah ayat 31. InsyaAllah kita akan pergi one by one lah. So yang satu row yang pertama ni adalah dalilnya. Yang kedua ni adalah hadis Adi bin Hatim. Dan yang bawah ni adalah hadis Innal halalu bayyin. Nanti kita akan pergi satu persatu. Okey, dekat yang pertama ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaba min dunillah. Ayat ni bercerita tentang Allah berfirman, kamu telah mengambil pembesar-pembesar kamu, pemimpin-pemimpin kamu ataupun rahib-rahib kamu sebagai rob-rob kamu selain daripada Allah. Jadi nak katanya satu benda lah yang Allah bagi tahu kita, yang kita ni tengah menjadikan pemimpin dan juga rahib-rahib ataupun orang-orang agama sebagai rob-rob kamu selain daripada Allah. Kiranya ada berlaku kesyirikan lah kat sini. Sebab apa? Rob ni kan sepatutnya hanyalah Allah. Jadi tiba-tiba ada saingan lain, iaitu ini dan ini, ahbar dan juga rahib. So kata kunci yang terbesar dekat sini adalah ittakhadhu. Jadi bila mendengar ayat ni, seorang sahabat Rasulullah iaitu Adi bin Hatim, yang merupakan bekas seorang orang Kristian, bahkan dia ni paderi lah. Dia ni nanti boleh bedah pula kisah macam mana Adi bin Hatim ni masuk Islam. Jadi dalam keadaan dia masih pakai salib, dia cakap kepada Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Bahkan kami sesungguhnya kami tidak pernah mengibadahi mereka. Hum ni kembali kepada siapa? Ni ahbar dan juga rahib-rahib tadi tu. So dia kata tak adalah, mana ada kami jadikan mereka tu Tuhan-Tuhan kami. Kemudian apa yang Rasulullah bilang ataupun Rasulullah katakan, Rasulullah SAW bersabda, bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Bahkan sesungguhnya kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Salah. Bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Bahkan sesungguhnya mereka telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan mereka telah menghalalkan apa yang telah diharamkan. Kiranya ini Rasulullah kata, Rasulullah membangkang. Dia kata kita tak adalah sembah dia secara ritualnya, mungkin kita tak sembah, tapi Rasulullah bagi tahu satu hakikat, iaitu bila mana mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, fattabi'uhum, dan kamu mengikuti mereka, fazalika ibadatuhum iyyahum, maka kamu sebenarnya sedang mengibadahi mereka. Jadi nak katanya, apa maksud ittakhadhu? Bila kita kata kita mengambil dua ni sebagai arbab, apa maksudnya? Apa indikatornya? Kalau mereka buat benda ataupun gubal ataupun buat satu ketetapan ataupun sistem ataupun undang-undang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kita ikut, maka kita sedang mengibadahi mereka. Kita sedang mengambil ahbar dan rahib sebagai arbab. So kenapa kat sini lepas tu minulillah wal Masih ibn Maryam ni diasingkan? Nak katanya Nabi Isa dia tidak termasuk daripada yang dikatakan. Lepas tu kat sini apa? Wama umiru illa liya'budullah wahidan. So bila ada perkataan ilah kat sini, ilahan wahida, menyembah kecuali melainkan Allah satu-satunya, ilah kita, ilah yang satu. Sebab itulah ini menjadi dalil makna ilah, sebab ada perkataan ilah. Allah nak kita jadikan Allah ni ilah satu-satunya dalam erti kata ini, dalam konteks ini dan ini. Jadi la ilaha illahu, tak ada ilah melainkan dia. Subhanahu amma yushrikun. Allah tu bersih daripada sebarang kesyirikan. Allah tu suci daripada sebarang kesyirikan. Jadi bermaksud apabila ada orang ataupun kuasa ataupun satu-satu organisasi ataupun parti yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan kita ikut, maka kita sedang mengibadahi mereka. Dan bila benda ni berlaku, kita sedang sebenarnya mensyirikkan Allah. Sebab apa? Kita dengar cakap makhluk yang tak ada kuasa, yang sama lemah macam kita, yang tak sepatutnya menggubal dan buat apa-apa ketetapan yang telah Allah beri ketetapan, kita ikut dia, maka kita sedang mensyirikkan Allah. Jadi benda dia besar, isu dia. Sebab apa? Isu syirik. Jadi dia adalah isu akidah. Jadi sebab apa tak boleh? Sebab innal halalu bayyin
wa inna haramu bayyin wa bainahuma umuru mutasyabihat. Sebab apa tak boleh nak dengar cakap ahbar ataupun rahib yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan halal? Sebab Allah telah decide apa yang halal dan apa yang haram. Dalam hadis kan Rasulullah bagi tahu sesungguhnya yang halal tu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di tengahnya ada perkara-perkara mutasyabihat. Jadi nak katanya Allah telah membuat ketetapan. Kalau buat A, apa sekian. Kalau buat B, apa hukumnya. Boleh ke tak boleh. Lepas tu kalau macam ni, cara dia nak implikasinya macam mana. Kalau ni, cara nak selesaikannya macam mana. Semua tu Allah dah susun dan beritahu kita semua guideline dalam Quran yang menjadi manual kehidupan kita. Tapi bila kita turun ke dunia, dia adalah satu ujian untuk kita ikut ataupun tidak perkara yang telah menjadi ketetapan Allah. Atau kita nak menjadi orang yang mencabar kekuasaan ataupun hakimiah Allah dalam membuat satu-satu hukum dengan cara kita rasa kita lebih tahu dan kita mempropos hukum daripada kita yang konon-konon lebih bijak, lebih up to date dan sebagainya. Sedangkan kalau benda tu bersalahan dengan apa yang Allah dan Rasul katakan, maka kita sebenarnya sedang buat benda ni, kita sebenarnya sedang jadi benda ni, ataupun mungkin bukan kita yang buat, tapi kita ni adalah dalam kalangan mereka yang mengikuti apa yang golongan-golongan ni tetapkan yang bercanggah dengan apa yang Allah dah tetapkan, maka takut-takut kita termasuk dalam syirik. Sebab apa? Kita sedang mengibadahi mereka. Jadi besar sebenarnya isu ni adalah berkaitan dengan akidah kita. Maka sebab tu kita kena hati-hati. Bila dalam hidup kita ni, dalam undang-undang sistem kehidupan kita, sama ada sekecil-kecil ataupun sebesar-besar perkara, kita kena selalu cek dalil. Dalam Islam, Allah kata benda ni halal ke haram, boleh ke tidak boleh. Dan apa yang telah ditetapkan oleh manusia tu, adakah dia bersamaan atau bercanggah. Kalau bercanggah, kita tak boleh ikut dia. Walaupun siapa pun dia, seberkuasa apa pun dia, seautoriti apa pun dia di kalangan manusia, tidak boleh mengikuti. Sebab bila kita mengikutinya, fattabi'uhum, maka apa tu? Kita sedang mengibadahinya dan kita sedang melakukan syirik. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam.